Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abnai at-talabah, anak-anak saya, pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita belajar siri yang kedua, bab yang kedua. Al-yawm nahnu nadrusul bab ats-tsani lil marrati ats-tsaniyah. Al-yawm, hari ini, nadrusu, kita belajar al-bab ats-tsani, bab yang kedua, lil marrati ats-tsaniyah, untuk kali, lil marrati, untuk kali, ats-tsaniyati, yang kedua. Syarhul hadisi ijmalan, syarhu, huraian, al-hadis ijmalan, secara ijmal, secara umum, maksudnya bukan secara detail. Syarhu, perkataan ini dah dimelayukan jadi syarah. Al-hadis pun dah dimelayukan. Hadzal hadisu, kamu kena dengar saya baca, lepas tu bariskan. Kamu kena dengar, ambil perhatian betul-betul, supaya bila lama-lama nanti kamu dah biasa, kamu boleh baca dengan betul, sebut dengan betul. Syarhul hadithi ijmalan. Hadzal hadisu yurshiduna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadzal haditsu yurshidunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila thalathati asya'. Hadza, ini, al-hadis, tak payah terjemah sebab kata ini dah dimelayukan. Yurshiduna, maknanya memberi petunjuk kepada kita, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maknanya telah memberi petunjuk oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, ila, kepada salasati asya'a, 3 perkara. Awalan, yang pertama, tengok baris dah. Saya baca pelan-pelan supaya kamu boleh bariskan yang mana yang kamu tak tahu. Bila dah tahu, tak payah baris. Al-halalul mahdu syai'un wadihun lashtibaha fihi mithlu akli tayyibati. Baca mislu akli, mislu akli tayyibati wa syurbil ashribati tayyibati. Mithlu akli tayyibati wa syurbil ashribati tayyibati. Al-halalul mahdu, al-halalu, halal, mahdu, makna dia semata-mata, maknanya halal yang tulen itu apa dia? Halal yang betul-betul halal, itu maksud dia. Syai'un, ialah suatu ataupun sesuatu, wadihun, yang jelas. Lashtibaha, la makna tidak ada. Kalau baca terus lashtibaha, kalau baca sekat-sekat la ishtibaha, tidak ada ishtibaha, keraguan, fihi, padanya, memang solid, halal, tak ada keraguan apa-apa. Mislu, seperti aklu, memakan, at-tayyibati, makanan yang baik-baik, wasyurbi, dan meminum, wasyurbil ashribati tayyibati, wasyurbi, minum, ashribati, minuman, at-tayyibah, yang baik. Thanian, yang kedua, perkara yang kita dapat petunjuk ataupun perkara yang kita dapat faedah daripada hadis ni.
Al-haramul mahdu. Al-haramu benda yang haram. Al-mahdu semata-mata, maksudnya yang tulen haram, solid haram. Mislu seperti aklil mayyitati waddami. Mislu aklil mayyitati, mislu akli, kalau saya baca aklu tu silap. Mislu aklil mayyitati waddami walahmil khinziri wa syurbil khamri wa nikahil maharimi wa libasil hariri lirrijali wa aklir riba wassariqati wa ghairi dhalika. Al-haramul mahd mislu adalah seperti akli memakan al-mayyitati, bangkai. Maitah ni bangkai, maksud bangkai ni ialah binatang yang mati dengan tidak disembelih, itu bangkai. Waddami, makan darah, minum darah, itu jelas haram. Sebab orang kafir lepas darah, lepas minum, lepas minum darah binatang yang depa cucuk tu. Walahmil khinziri, dan daging babi, makan daging babi haram, jelas haram. Wasyurbil khamri, dan minum arak, jelas haram. Wa nikahil maharimi, nikahi berkahwin, al-maharimi orang yang haram nikah. Macam mak dengan anak, bapa dengan anak, ataupun yang di bawah-bawah ataupun yang di atas, cucu dengan tok wan, cucu dengan tok tu mahram. Nikah ni tak boleh, tu jelas haram. Haram ni tak boleh. Walibasil harir, memakai, libasi makna memakai, al-hariri sutera, lirijal untuk orang laki-laki. Yang ni ramai hari ini orang laki-laki pakai sutera. Haram. Nak tahu dia macam mana sutera ni? Sutera ni pakaian lembut dan sejuk. Bila orang laki-laki pakai? Waktu hari Khamis pakai batik. Kalau batik yang mahal tu, itu adalah sutera. Yang harga satu lai 300, 500, 600, 1000 pun ada. Itu sutera. Haram pakai, tapi ramai orang pakai. Kamu jangan pakai. Wa aklir riba, dan memakan duit riba. Ataupun riba ni makna kita ambil keuntungan. Contohnya macam ni, riba ni, saya bagi hutang kepada kamu sebanyak 100 dan kamu kena bayar kat saya 150, itu riba. Ataupun orang ada di kampung, orang susah mai minta beras kat kita, minta 1 gantang ataupun 1 kilo, kita bagi. Lepas tu kita syarat pula, bila jawab, bila bayar balik esok, kena bagi 1,5 kilo. Setengah tu adalah riba. Itu riba. Wassariqati, mencuri, curi. Sekarang ini ramai orang-orang, termasuk adik-beradik kita pun ada, adik-beradik kita yang sanggup ambil harta benda orang tanpa kebenaran. Itu adalah curi. Tapi bagi orang kita sekarang, masyarakat kita sekarang, mereka menganggap perkara biasa. Ambil harta orang tanpa minta izin, terus ambil macam tu saja, itu adalah mencuri. Haram. Wa ghairi zalika, dan lain daripada
zalika perkara yang disebutkan tadi. Ada lagi banyak benda-benda yang jelas ataupun solid haram. Baik, salisan, yang ketiga, al-mushtabahu mislu akli au akhdhi ba'di makhtalafa fi hillihi au tahrimihi. Al-mushtabahu, benda-benda kesamaran. Dalam hadis ni ada dijelaskan kepada kita perkara-perkara yang samar, yang meragukan. Al-mushtabah ni mana benda yang meragukan. Mislu, seperti. Apa benda yang meragukan? Seperti akli, memakan, ataupun akhzi, mengambil, ba'di, sebahagian daripada benda. Lepas tu pula benda ikhtalafa, benda yang menjadi selisih faham, fi hilihi, pada halalnya. Benda tu halal ke haram, ada selisih pendapat, maka benda tu adalah mushtabah, benda yang meragukan. Au tahrimihi, ataupun haramnya. Benda ni ada setengah ulama kata haram, ada setengah ulama kata halal. Mana ada benda yang macam tu, benda tu adalah meragukan. Ataupun macam saya bincang, kita terang sebelum ini, benda tu halal tapi sumbernya haram. Kemudian sumber tu contohnya satu benda nasi, contohlah nasi halal makan, tapi yang kita meragukan ayak nasi tu yang masak tadi, ayak tu ayak dalam jamban atau ayak dalam paip, ataupun ayak telaga yang suci bersih. Kalau dalam jamban meragukan, boleh jadi dia bercampur dengan air kencing ataupun yang najis. Saya buat contoh ini sebab begini, sebab ada satu kes pegawai tentera, dia dalam kapal, ke tentera laut, dalam kapal, tengah malam pukul 3, tukang masak tengah nyenyak tidur. Jadi tapi bos ni, dia ketua, Laksmana ni dia bos, dia ketua, dia arah, dia pergi gerak secara pergi kejutkan, setelah mengejut orang tengah nyenyak tidur, gerak paksa tukang masak ni suruh masak mi Maggi. Jadi bila masak Maggi, dia geram tukang ni, dia kata geram tu, dah lah hang tu muda tu, betul lah hang pakat besar, kami hang tak fikir kami ni orang tua dah. Dia geram, dia masuk pergi dalam tanah, dia cedok ayak dalam mangkuk tandas tu, bubuh dalam periuk kecil tu, dia bubuh Maggi kepada pegawai tadi. Jadi Maggi tu, ayak dia tu adalah mushtabah, meragukan, najis ke tak najis. Maggi betul lah halal, tapi sumber dia itu termasuk dalam benda yang meragukan. Al-qimatun nabilatu. Al-qimatun nabilatu. Al-qimah maknanya nilai. An-nabilah. An-nabilah ni makna dia al-azimah, yang besar, nilai yang hebat ataupun besar. Inna min sifatil wara'i. Bariskan, dengar betul-betul, baca dalam hati, supaya bila banyak kali macam saya sebut tadi, ke depan nanti kamu dah biasa dan kamu boleh baca dengan baik. Inna min sifatil wara'i hiya
syubuhati. Li'anna syubuhati qad tuqi'u fil harami. Fatarkuha awla himayatan. Fatarkuha awla. Baca macam tu, bagi berhenti dulu. Fatarkuha awla himayatan lil ibadati. Lil ibadati. Tu betul ya. Yang tadi salah. Lil ibadati wal aqidati wal muamalati wassulukiyati. Inna sesungguhnya, min sebahagian daripada sifati. Perkataan ni tak payah terjemah sebab kamu dah tahu. Al-wara'i. Perkataan ni dah pun dimelayukan, wara'. Sesungguhnya sebahagian daripada sifat wara' itu ialah tarku, meninggal, asyubuhat, perkara-perkara yang meragukan. Pasal apa? Li'anna, kerana sesungguhnya, asyubuhat, perkara-perkara yang meragukan, qad tuqi'u, kadang-kadang tuqi'u ni makna jatuh. Di sini kita terjemahkan sebagai boleh membawa fil harami, kepada al-harami, haram. Oleh yang demikian, fatarkuha. Fatarkuha ni maknanya kita boleh terjemahkan sebagai oleh yang demikian, maka tarkuha, meninggalkan perkara-perkara syubhat, aula, adalah lebih utama ataupun lebih baik. Kenapa kita tinggal tu lebih baik? Himayatan, kerana hendak memelihara, lil ibadati, ataupun hendak menjaga. Himayatan, memelihara ataupun menjaga, lil ibadati, ibadat, wal aqidati, untuk menjaga atau memelihara akidah kita, wal muamalati, dan untuk menjaga aktiviti harian kita. Muamalat ni dah dimelayukan, muamalat, bank muamalat. Jadi muamalat ni maksud di sini makna aktiviti harian kita. Wasulukiyati, dan akhlak. Sulukiyat ni makna perangai, maksudnya akhlak, untuk menjaga akhlak kita. Kalau kita suka buat benda syubhat, akhlak kita pun akan jadi tak elok. Ma yarshudu ilaihil hadithu. Saya baca pelan-pelan. Nanti bila saya minta kamu baca, kamu boleh sebut dengan elok. Kamu tengok dan baca dalam hati, baca dalam diri kamu. Jangan tengok saja. Ma yarshudu ilaihil hadis. Ma makna perkara ataupun perkara, yarshudu, yang diberi petunjuk, ilaihi, kepadanya, al-hadisu, oleh hadis. Maknanya hadis yang kita baca tu, dia memberi petunjuk kepada kita ataupun memberi manfaat kepada kita. Apa dia? Ni senarai di bawah ini. Alif. Innal halala ma ahallahu Allahu. Sambil kita ni, kamu dengar saya baca, bagi betul, lepas tu faham. Innal halala, sesungguhnya halal itu, perkara halal itu, ma ialah benda atau perkara,
ahallahu yang dihalalkannya Allahu oleh Allah. Innal halala ma ahallahu Allahu. Wal haramu, dan haram itu pula, perkara yang haram itu ataupun benda yang haram itu, ma ialah perkara haramahu yang diharamkannya Allahu oleh Allah. Wal haramu ma haramahu Allahu bidalilin, dengan ada dalil, sarihin yang jelas, dengan ada petunjuk yang jelas. Man ta'addal halala, sesiapa ta'adda yang melampaui al halala halal, benar-benar halal, mana dia langkah pi, bukan dia berhenti sekat benar, tapi dia langkah keluar pi. Itu maksudnya ta'adda, melampaui, dia melebihi daripada itu. Wa waqa'a, lepas itu pula wa waqa'a, dan ia terjatuh. Terjatuh maksudnya dia melakukan fi syubuhat, di dalam perkara-perkara syubuhat. Apa akan berlaku pada dia? Fa innahu, maka sesungguhnya ia, orang yang melampaui kepada perkara halal, maksudnya dia langkah pi, lepas tu dia buat perkara syubhat. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, qad qaraba, sesungguhnya ia telah menghampiri al harama, perkara-perkara haram. Tengok saya baca, man ta'addal halala wa waqa'a fi syubuhati fa innahu qad qarabal harama. Jim, yajibu ala kulli muslimin. Yajibu dah dimelayukan jadi wajib, maknanya mesti, ala ke atas, kulli setiap, muslimin, muslimin dah dimelayukan jadi muslimin. At-taba'udu, wajib apa? At-taba'udu, menjauhkan diri, anil muharramati, daripada perkara-perkara haram. Benda-benda yang haram kita mesti jauhkan. Dengar saya baca sekali lagi. Yajibu ala kulli muslimin. Kamu dengar sambil tengok baris, lepas tu nada saya baca. Yajibu ala kulli muslimin at-taba'udu anil muharramati. Dal, wa idza saluhal qalbu saluhat harakatul jasadi kulluha. Wa idza, dan apabila, saluha, baik, al-qalbu, hati, saluhat, baiklah, harakatul jasadi, pergerakan badan, kulluhu, semuanya. Bila hati kita baik, maka pergerakan badan akan baik keseluruhannya. Yang ni sains. Dalam hadis ni juga ada maklumat sains. Qalbu di sini maksudnya jantung ni. Kalau Arab dia terjemah sebagai jantung. Bila jantung baik, pergerakan badan seluruhnya akan menjadi baik. Kalau jantung tak baik, badan kita akan jadi tak baik. Ini sains. Al-as'ilah, soalan-soalan. Soalan ini sengaja saya buat ialah untuk mendedahkan kamu bentuk-bentuk soalan dalam peperiksaan sebenar. Maksud saya, peperiksaan
yang dibuat oleh lembaga peperiksaan. Kamu mana peperiksaan SPM. Tahun ni tahun yang pertama. Jadi kamu kena faham soalan. Jangan kamu tak ambil berat. Ambil berat tentang soalan. Bila kamu nampak dalam peperiksaan sebenar, kamu dah faham apa kehendak soalan tersebut. Dan sengaja saya tak bariskan. Soalan-soalan ini kamu tulis dalam buku kamu. Sambil menulis, kamu baca. Atas kertas soalan ini, kamu conteng. Kamu conteng apa yang diterangkan kepada kamu, kamu tak faham, kamu conteng, kamu tulis. Ma mawdu'ul munasibu, ma mawdu'ul munasibi, ni baik ya. Ma mawdu'ul munasibi lil hadis sabiqi. Ma apakah mawdu'u tajuk al-munasibi yang sesuai lil hadis sabiqi untuk hadis yang lepas, maksudnya hadis di atas ni. Apa dia tajuk yang sesuai? Lepas tu kamu tengok di ujung darajatun wahidatun, satu markah. Darajatun, markah. Wahidatun, satu. Mana satu markah? Maknanya kalau satu markah, maknanya kamu cukup memberi satu isi saja, satu tajuk sahaja. Ma mawdu'ul munasibi lil hadis sabiqi. Kalau saya ada alif lam. Mal mawdu'ul munasibu lil hadis sabiqi. Baik, kamu bubuh alif lam, letakkan alif lam pada mawdu'. Alif lam. Mal mawdu'ul munasibu lil hadis sabiqi. Tu baris dia macam tu. Apakah tajuk yang sesuai untuk hadis yang lepas ni, atau yang hadis di atas ni? Ini bentuk soalan yang kedua. Imla'il faraghatil atiyata bikhtiyaril ijabati sahihati. Imla'il faraghatil atiyata bikhtiyaril ijabati sahihati. Imla', penuhkan. Al-faraghat, tempat kosong, maksudnya isi tempat kosong. Al-atiyata, berikut. Bikhtiyari, dengan memilih. Al-ijabati sahihah, jawapan yang betul. Ijabah, jawapan. As-sahihah, yang betul, yang sahih. Semua ijabah ni pun dah dimelayukan. Banyak perkataan yang dimelayukan. Bikhtiyar, dimelayukan ikhtiar. Amanah ikhtiar. Ijabah, jawapan. As-sahihah, sahih. Semua ni perkataan dah dimelayukan. Bikhtiyar, tapi saya terjemah baliklah. Dengan memilih. Al-ijabah, jawapan. As-sahihah, yang betul. Yushiku istabra'a al-hima bayyinun. Tempat kosong, isi tempat kosong, pilih. Semua dia bagi 4. Tapi kita nak letak di jawapan tu 3 aja. Pasal apa dia ambil 4? Untuk nak mengaburkan kamu. Jadi kamu kena ingatlah. Zahirun talabul bara'ati minhu yasra'u au yaqtaribu. Kamu tengok di ujung soalan, salasu darajatin, 3 darjah, 3 markah. Kalau 3 markah, maknanya satu jawapan, 1 markah. Bermaksud juga kamu kena jawab ketiga-tiganya sekali. Mesti jawab ketiga-tiganya. Baik, seterusnya bentuk soalan juga. Madza tastafidu minal hadis sabiqi. Madza, apakah tastafidu yang kamu dapat faedah
minal hadisi, daripada hadis as-sabiqi, yang lepas. Jadi kamu tengok di tempat soalan, di ujung tempat markah, darajatun wahidatun, satu markah sahaja. Bila satu markah, maknanya cukup dengan satu jawapan. Kalau nak jawab lebih, tak mengapa, pemeriksa akan lihat jawapan yang betul. Jadi jawapan dia ialah, kamu kena buang maza, ambil balik tastafidu tu. Tastafidu makna dia kamu. Jadi ta hak depan tu kita tukar. Ta tu tukar kepada hamzah. Jadi jawapannya kamu tulis astafidu. Bukan ta nah. Astafidu. Ta kamu mendapat faedah. Kalau astafidu, saya yang mendapat faedah. Minal hadisis sabiq, daripada hadis yang lepas. Tulis satu aja. Kalau nak tulis 3 pun tidak mengapa. Wallahu a'lam.